أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Apa khabar penonton yang bersama kita pada pagi ini? Boleh komen sama ada suara saya boleh jelas didengar atau tidak. Terima kasih kerana sudi bersama kita pada jam 7 ni. InsyaAllah dalam waktu yang singkat ini kita cuba untuk berbincang sedikit perkara biasa, amalan harian yang tidak begitu berat lah. InsyaAllah pagi ni tak begitu berat, dalam masa 30 minit sahaja. Perkara biasa yang kita buat tiap-tiap hari yang kita akan bincang. Ya, cumanya perkara biasa yang kita nampak, isu yang saya bawa ni mungkin tak berat lah hari-hari kita buat, tetapi ia sangat perlu diambil berat. Sangat perlu diambil berat. Ya, kalau tuan-tuan tengok tajuk yang saya letak tu ialah refleksi sab'ul mathani. Refleksi ni disebut apa? Refleksi muhasabah. Kita nak muhasabah sab'ul mathani. Apa yang tuan-tuan faham tentang sab'ul mathani? Bila sebut sab'ul mathani, apa yang terfikir? Sab'ul mathani nama lain bagi Al-Fatihah. 7 yang diulang-ulang. Al-Fatihah ada beberapa nama, seperti Ummul Kitab, Ummul Quran, Al-Quran Al-Azim. Jadi Sab'ul Mathani ni salah satu nama daripada Al-Quran, Al-Fatihah yang disebut dalam Al-Quran, Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Quran Al-Azim. Sesungguhnya kami telah berikan kepada kamu wahai Muhammad 7 yang diulang-ulang. 7 yang diulang-ulang. Al-Fatihah ni 7 yang kita ulang tiap-tiap hari kan? Tiap-tiap hari kita ulang. Dalam satu hari berapa kali? 17 kali. Okey. Ya, sahabat-sahabat pagi ni dah sarapan ke? Atau sedang menyediakan sarapan? Ya, pagi-pagi je mak dia dah datang satu masalah dia, hari ni nak masak apa kan? Hari ni nak masak apa? Hari ni kita nak makan apa? Kenapa kita tak makan benda yang sama je macam semalam? Kenapa kita tak masak benda yang sama je macam semalam? Kan? Contohnya semalam dah makan roti canai, ataupun dah makan nasi lemak, ataupun makan roti wholemeal dengan salad kan, untuk orang-orang yang diet ni. Kenapa sebulan tu kita tak letak menu yang sama je? Kenapa mesti tiap-tiap hari nak fikir apa nak masak, kenapa mesti nak memikir? Kenapa kita nak mempelbagaikan menu kita? Sedangkan isunya kan yang penting kan makan. Makan untuk apa? Untuk hilang lapar, untuk dapat tenaga. Tapi kita nak mempelbagaikan menu kita. Kenapa? Sebab kita nak menikmati makanan tu. Bukan sekadar makan je, tapi kita nak menikmati makanan. Kita nak ada rasa sedap, kita nak rasa lazat, kita nak puas hati bila kita makan kan. Sampaikan bila kita makan tu, kita makan sesuatu yang sedap tu, kita rasa terasa-rasa kat tekak kan. Kita boleh ingat lagi makan yang kita dah hari tu kita pergi makan. Contohnya kalau pergi makan kan, hari ni orang mengejar yang viral kan, pergi cari makan yang sedap-sedap sampai kita boleh compare, kita bezakan antara satu tempat dengan satu tempat. Sebab apa? Kita nak cari kepelbagaian supaya kita tak bosan dan tak muak. Itu adalah makanan untuk jasad kita. Cuba kita fikir, Al-Fatihah yang kita baca tiap-tiap hari ni, wajib tak wajib? Jadi macam makan, kita wajib makan tiap-tiap hari. Al-Fatihah ni kita wajib tak baca setiap solat? Wajib. Kita wajib baca setiap solat. Tetapi adakah kita menikmati bacaan Al-Fatihah kita? Macam mana kita menikmati makanan tu? Ada tak lepas baca Al-Fatihah tu kita sebut, ya Allah, terasa-rasa lagi bacaan tu, terasa-rasa lagi perkataan Ar-Rahman dalam hati kita. Macam mana kita bila kita makan sesuatu yang sedap tu, kata ya Allah, terasa-rasa kat tekak kan? Tengok, adakah kita menikmati bacaan Al-Fatihah kita? Bila last kita baca Al-Fatihah hari ni? Pagi tadi waktu subuh kan, waktu salat subuh. Apakah satu perkataan atau satu kalimah dalam Al-Fatihah tu yang masih terasa dalam hati kita? Ada tak? Okey, itu satu contoh. Saya nak bawa contoh lainnya. Ini untuk kita mudah faham. Sebab benda ni biasa, simple kan. Al-Fatihah yang kita baca tiap-tiap hari, tapi dia hampir kita abaikan
penghayatannya. Contoh lainnya ya, sekarang musim bila start musim pandemik ni, bila ada PKP, PKPB, PKP ni semua ni kan, kita dah start kena duduk rumah, maka ramailah orang mencuba resepi-resepi baru, daripada masak tak jadi kepada masak apa jadi, masak-masak lah, ikutlah kan. Saya bagi contoh yang simple ya perempuan, tuan-tuan dan puan-puan. Puan-puan boleh cari contoh yang dekat dengan diri puan-puan, supaya kita boleh contoh ni kita boleh dekatkan, supaya kita boleh kaitkan dengan apa yang kita bincang hari ni. Saya bagi contoh orang buat donat ya. Donat ni dia adalah kesukaran dia. Dia simple tapi dia adalah kesukaran dia. Kalau orang first time buat, mungkin ada orang dia mula-mula dia tengok kan, dia tengok orang buat donat, oh cantik lah donat ni, dia pun try buat kan. First time dia cuba resepi keras donat dia, tak boleh makan. So dia akan pergi resepi lain, resepi ni tak jadilah, tak sesuai dengan dia kata. So dia pergi tengok resepi yang kedua pula, jadi tapi hangit di luar, dalam tak masak kan. So adalah masalah kat situ, dia tak pandai kontrol api ke. Kemudian dia tengok resepi lain kan. Hari tu tengok resepi donat, confirm jadi. Ni donat gebu-gebas. Cari resepi kat internet kan. Okey, dah boleh makan tapi tak cukup lembut. Dia cari lagi resepi lain kan. Rupa cantik tapi belum sampai puas hati kan. Akhirnya yang percubaan kelima, percubaan keenam semua dah jadi cantik macam mana yang kita, donat yang kita suka, macam mana donat yang mahal-mahal kan yang kita beli tu. Dan kemudian orang ni dia mula pelbagaikan pula kan donat tu. Dia tak buat donat coklat, donat sambal, donat pelangi, donat pandan. Pagi-pagi cakap pasal makanan. Jadi akhirnya dia boleh jadi mahir. Dia pergi daripada satu resepi ke satu resepi, belajar daripada guru, siap boleh beli. Ada orang dia siap boleh beli resepi kan, beli resepi, belajar dengan guru. Mahir boleh jual dan jana pendapatan. Itu donat. Tuan-tuan ada minat ya, perempuan ada minat apa-apalah, minat dekor ke, berapa banyak page dekor yang perempuan subscribe kan, ikut kan. Dan even kalau kita nak beli barang pun, kita akan baca banyak review kan, baca review ni, review, kita tengok review macam-macam untuk kita puas hati bila kita beli barang kan. Kalau tak, ibu-ibu yang berumur ni dia tak baca review dekat internet pun, dekat show go kan. Tapi bila dia tengok go tu, dia akan tipu anak dia. Tengok tak periuk baru tu, ada tak? Ada, makcik dia kata. Makcik sebelah kawan saya baru beli. Elok tak periuk tu? Oh, tak melekat kan. Jadi dia pun telefon kawan yang lain. Dah beli tak? Jadi dia cuba dengar review kan, untuk dapat supaya puas hati. Al-Fatihah kita ni tuan-tuan, berapa banyak review yang kita dah baca kan. Orang yang buat donat tu dia baca banyak resepi, akhirnya jadi mahir. Al-Fatihah ni berapa banyak review, berapa banyak tafsir yang kita dah baca, berapa banyak guru yang kita dah belajar supaya kita dapat kesan daripada Al-Fatihah, supaya kita jadi mahir dengan Al-Fatihah tu kan. Donat tu kan orang belajar banyak resepi, dan akhirnya dia boleh merangka resepi dia sendiri. Dia dah tak payah sukat cawan, sukat gram, tak payah dah, tak payah. Dia tuang je tepung tu, tambah air, letak garam sikit, letak serbuk penai, yeast sikit, letaklah apa yang penting kan. Dan dia bergaul-gaul dah boleh bajet. Tak cukup air, terlebih tepung, dia boleh bajet dah kan. Dia dah boleh rangka dia punya resepi sendiri, mana yang macam mana nak jadi lembut, macam ni, macam mana. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, apa status Al-Fatihah kita kan. Sesuatu perkara yang kita sepatutnya kita buat berulang kali, kita akan jadi mahir kan. Seorang pelukis dia buat banyak kali, dia akan jadi mahir dalam lukisan kita kan. Orang yang bertukang buat kerja-kerja halus sendiri, bila dia dah buat berapa lama kan, dia akan jadi mahir. Kita yang kita baca Al-Fatihah berulang kali ni tuan-tuan, kita dah jadi mahir ke belum dengan Al-Fatihah kita ni kan. Kita tengok Al-Fatihah ni kita buat sebab apa, dia dah jadi rutin biasa kan, sampai kita tak kisah ya. Al-Fatihah ini sudah jadi amalan rutin biasa yang telah hilang roh, yang telah hilang roh. Bila kita takbir Allahu Akbar, automatik je lidah kita ni dia baca Al-Fatihah, sedar-sedar dah tahiyat. Tadi baca surah apa surah apa pun kita ingat kita baca. Alhamdulillah lah kita masih ingat kita baca Al-Fatihah kan. Sedangkan Al-Fatihah tu sangat besar maknanya, dan lafaznya sangat hebat. Disebut Ummul Quran. Kenapa Ummul Quran? Kerana ia merangkumi keseluruhan Al-Quran, mengandungi makna-makna. Keseluruhan makna Al-Quran tu terangkum dalam Al-Fatihah. Betapa besarnya Al-Fatihah itu sehingga Allah suruh kita ulang satu hari 17 kali.
Ya, kajian saya nak bawa satu ni yang saya baca daripada page Dr. Rizal tentang yang mengkaji tentang otak. Kajian daripada Harvard University, dia kata kalau kita praktis terapi syukur, ya, kita tulis 10 perkara yang kita syukuri setiap hari dalam masa 21 hari. Satu hari tulis 10 perkara, ya, yang kita syukuri. Benda ni dia akan aktifkan bahagian otak yang nama dia pregeneal anterior cingulate cortex. Lebih kurang lah sebutannya tu. Jadi bila diaktifkan bahagian otak ni, kita akan jadi lebih optimis, kita akan mudah syukur. Dan benda ni dia akan kekal 6 bulan tuan-tuan. Dia akan kekal 6 bulan. Jadi bila kita akan kekal optimis 6 bulan, dia akan membaiki sistem imun kita dan jantung kita akan lebih sihat. Menarik kan dia punya dapatan ni. Harvard University punya kajian. Dan dia akan aktifkan bahagian lain seperti ACG, medial prefrontal cortex. Yang ini bila diaktifkan, emosi kita akan jadi lebih baik dan aspek moral kita meningkat. So bila kita ada masalah, penat, letih, kita boleh kontrol. Tak adalah kita cepat marah apa semua. Dengan buat apa? Terapi syukur 21 hari, tulis 10 kesyukuran satu hari. Al-Fatihah ada tak terkandung dalamnya makna syukur? Ada tak terkandung dalam Al-Fatihah tu makna syukur? Alhamdulillah itu pujian, terkandung di dalamnya puji dan syukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berapa tahun dah kita baca Al-Fatihah tuan-tuan, puan-puan sekalian? Berapa tahun kita dah baca Al-Fatihah? Let's say kita letaklah umur 35 tahun sekarang. Seorang tu orang ni dia balik 12 tahun, maksud umur dia 12 tahun. So 30, maksudnya dia dah start mukallaf, dia dah wajib start solat dan baca Al-Fatihah ni. Dah berapa tahun tuan-tuan? 35 tolak 12 tahun, maksudnya 23 tahun dah dia dah wajib solat. 23 tahun dah wajib solat. So 23 tahun darab 365 hari yang dia kena solat ni, ada jadi berapa? 4,345 hari. Darab pula dengan 17 kali. Satu hari baca Al-Fatihah 17 kali. So keseluruhan hidup dia 35 tahun ni, sejak dia balik, sejak dia jadi mukallaf ini, berapa kali dah dia baca Fatihah? 74,425 kali. 74,425 kali. Puan-puan boleh buat kiraan kepada diri sendiri untuk kita tengok betapa banyaknya, berapa kali kita dah baca Al-Fatihah. Banyak kali kita dah baca Al-Fatihah, dah ulang berapa ribu, berpuluh ribu. Orang perempuan dia tolak lah kan hari-hari yang dia tak boleh solat tu. Tetapi tetaplah banyak. InsyaAllah memang akan sampai 50,000 lebih kalau orang dah umur 30 lebih ke atas tu kan. Dah banyak ulang. Sepatutnya pengulangan ini menjadikan kita mahir. Menjadikan kita macam kita kata orang buat donat tu dah mahir. Menjadikan kita mahir. Dan pengulangan itu sepatutnya, kalau kita baca ikut kajian Harvard tu kan, kita sebut, menjadikan kita orang yang lebih terkawal, emosinya terkawal. Ya, tak ada, bila ada masalah kita boleh kontrol. Tapi kita tengok realiti hari ni kan, berapa ramai orang yang solat tetapi ya, kita buka Facebook kita tak sanggup nak baca hari ni kan. Daripada isu pandemiknya, covidnya, masuk isu air, masuk isu politik tak kira lagi. Baca komen, Masya Allah, na'udzubillah kan. Tak sanggup nak baca kadang kan, kontrol emosi tu dah tak ada, dah hilang dah kan. Sepatutnya Alhamdulillah yang kita ulang ni kan. Alhamdulillah Al-Fatihah kita ni mengandungi makna yang besar. Ada kesyukuran, ada banyak, ada permohonan hidayah. Kita ni tak dapat hidayah ke selama ni kan. Ya, kita balik pada Al-Fatihah kita. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu dia ada mengandungi puji dan syukur, ada mengandungi syukur. Ya, detailnya hari ni saya tak masuk detail lah. Dia ada perbincangan, ada dipuji, alhamdulillah itu puji syukur ke macam mana tu, itu perempuan boleh dengar daripada guru-guru tadabbur di tadabbur di page Tadabbur Center sahaja. Bila perempuan tengok di YouTube tu, perempuan akan dapat senarai tadabbur Al-Fatihah saja. Ada beberapa guru yang sebut tentang tadabbur. Kalau yang nak detail, yang cakap tentang bahasa, beza ini dengan beza ini, tuan-tuan boleh cari Dr. Azrul Azlan. Ini detail, ada beberapa sesi dia detail. Ataupun kalau nak relax sikit, ada lagi sesi yang 1 jam sahaja. Dan even Tadabbur Center dah mengeluarkan, semalam dah lancarkan e-book Hudan Linnas yang bercakap tentang Al-Fatihah.
Ya, kalau kita dengan makanan kita boleh cari resepi macam-macam kan, untuk kita mahir, untuk kita dapatkan kelazatan. Kenapa dengan Al-Fatihah kita tak nak belajar? Cari guru, baca banyak. Kalau tak mampu nak baca tafsir, dengar daripada guru-guru, belajar kan. Macam mana kita mendiskriminasi apa jasad kita dan roh kita. Balik kepada Al-Fatihah tadi. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, ya. Tuhan sekalian alam. Ada banyak kesyukuran kan. Kita kata nak tulis terapi syukur. Dalam Al-Fatihah tu kita alhamdulillah, sepatutnya kita boleh menghadirkan kesyukuran yang Allah bagi. Nikmat-nikmat yang kita boleh bagi, yang Allah bagi, supaya bila kita baca itu kita menghayati. Kan? Penulis At-Tasheel li Ulumit Tanzil yang kitab yang saya baca ni disebut nikmat ni, kalau kita nak hitung nikmat dekat dunia ni tak terhitung kan. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat yang Allah bagi, kita tak dapat hitung. Jadi kata nikmat ini terbahagi kepada 3. Nikmat dunia macam kesihatan, harta, itu nikmat dunia. Kemudian nikmat agama, ilmu, amal. Dan ketiganya nikmat akhirat. Iaitu Allah bagi kita ganjaran pahala yang lebih dengan amal yang sedikit, dengan umur yang pendek kita ni. Contohnya Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Lailatul Qadar ni lebih baik daripada 1000 bulan. Kan? Umur umat Nabi Muhammad ni pendek, tetapi Allah bagi peluang-peluang untuk kita dapat pahala yang banyak dengan umur yang pendek, dengan amal yang sedikit. Jadi itu dikata ada 3 nikmat ni. Nikmat ni kalau kita boleh dapat hurai, kita boleh datangkan ke dalam hari, setiap hari dalam Al-Fatihah kita tu, cukuplah untuk kita kata terapi yang sangat bagus untuk diri kita. Tapi kita tengok, jadi tak terapi tu untuk diri kita? Boleh tak kita kontrol emosi kita? Jadi alhamdulillah, alhamdulillah kerana Allah bagi kita solat 5 waktu. Kan, untuk kita muhasabah. Pagi ni termarah anak, zuhur nanti baca balik alhamdulillahirabbil alamin, Allah dah bagi banyak nikmat. Kan, sepatutnya huraikan kesyukuran, sepatutnya kita boleh redakan balik emosi-emosi kita yang tak stabil tu. Dan penciptaan Allah ni sangat sempurna. Alhamdulillahirabbil alamin, Tuhan yang mentadbir, Tuhan yang mencipta, Tuhan yang menjaga, sangat sempurna. Kan? Allah kata, tengok semua nikmat di alam ni, even pada diri kita kan. Even pada diri kita, nikmat yang sangat sempurna. Apa nikmat yang tuan-tuan rasa sangat besar pada diri tuan-tuan? Antara nikmat yang saya surah yang saya suka baca antaranya surah Quraisy. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Allah kata, sembahlah wahai orang Quraisy, kan. Kalau kamu tak nak sembah Allah sebab lain, tapi sembahlah Allah sebab apa? Allazi at'amahu min ju'. Allah yang bagi kamu makan daripada kelaparan. Wa amanahum min khauf, yang bagi aman daripada perasaan takut. Aman daripada perasaan takut ni. Ya, kita yang ada banyak ketakutan dalam hidup. Saya bagi contoh kan, bila awal-awal mula pandemik ni kan, betapa banyaknya ketakutan-ketakutan kita kan. Kita berkurung dalam rumah. Even ada orang memang tak keluar langsung dari rumah. Sebab apa? Memang dia takut. Dia langsung tak keluar. Betul, saya jumpa, dia kata, hari ni saya first time keluar. Dah berapa bulan dah? 2 bulan ke 3 bulan. Kenapa saya kata? Kita memang takut, dia tak keluar. Ada ketakutan. Kita kan ibu-ibu kan, ada takut tak? Ada takut nak letak anak di taska, di tempat penjagaan, nak bagi anak keluar rumah. Ada ketakutan. Isteri-isteri ada ketakutan tak suami ni jadi macam ni? Suami ada ketakutan tentang isteri begini-begini. Ada ketakutan. Kan? Tetapi ketakutan tu Allah jaga, Allah angkat, Allah lupakan, sampai kita boleh kontrol. Kita boleh kontrol. Tak ada ketakutan itu menghantui kita sampai kita tak boleh nak buat apa. Kalau kita takut sama, kita tak boleh nak lepaskan anak kita keluar bermain. Satu hari saya nampak anak saya panjat tembok tinggi tingkat 11, perempuan. Bayangkan nak luruh jantung tu. Luruh jantung. Tapi Allah hilangkan ketakutan kita. Kalau Allah tak hilangkan ketakutan kita tu, kita tak berani nak lepas anak kita. Tak berani. Tak bebaslah hidup kita, kurung je dalam rumah. Ada banyak masalah-masalah kita dalam hidup kan. Macam mana Allah bagi nikmat lupa tuan-tuan. Lupa ni pun nikmat. Kan? Kalau kita tak ada nikmat lupa ni, tak nak bersalin lagi orang perempuan.
Kalau kita tak ada lupa ni, Allah tak lupakan kita dengan masalah kita, kita asyik hidup berlama-lama dalam masalah kan. Tak boleh nak buat apa. Ingat tak kalau kita ada satu masalah, bila Allah angkat, kadang-kadang masalah tu tak selesai pun, tapi Allah angkat perasaan tu, Allah angkat lupa tu. Masya Allah, bila ada masalah, tiba-tiba Allah angkat, kita mohon, ya Allah nak buat apa ni, masalah tak selesai, tapi Allah angkat rasa risau, rasa sakit hati dekat dalam hati ni. Allah angkat perasaan. Marah dekat bos malam tak habis, tak boleh nak pergi kerja kita perempuan kalau penuh dengan marah ni. Tak boleh nak berharap, ya Allah boleh lupakan kita. Allah angkat perasaan tu kan. Alhamdulillah, bila Allah angkat ni, Masya Allah, rasa tak ada apa, dah boleh hidup kan. Nikmat tu kita banyak lah yang kita lupakan. Banyak. Allah kata tengok dekat diri kan. Tengok kat diri kita, nikmat apa yang ada kat diri kita ni. Tengok tangan, tengok badan kita. Badan kita ada liang roma untuk mengawal haba. Bila kita bersenam, dia berpeluh kan, untuk kawal haba dalam badan. Anjing dia ada liang roma tak tuan-tuan? Anjing tak ada. Dia tak ada liang roma dekat badan dia. Tapi macam mana dia badan dia kontrol haba Allah bagi? Dia keluarkan lidah dia sebentar. Kita tengok selalu anjing jeli-jeli lidah kan. Dia untuk kontrol haba dalam badan kita. Macam mana kita ada liang peluh, liang roma untuk kontrol haba. Dia macam, Masya Allah, Allah jadikan manusia ni dengan banyak nikmat yang kita kena fikir, kena kita tengok untuk kita syukuri. Cakap pasal Alhamdulillahirrahmanirrahim ni je puan-puan. Ayat pertama, sepatutnya bila kita baca Alhamdulillah tu, kita boleh menangis. Bila kita hitung segala nikmat yang Allah bagi, boleh datangkan rasa kesan dalam hati kita dengan Al-Fatihah tu. Tapi apa jadi dekat Al-Fatihah kita hari ni? Rutin yang dah tak ada roh puan-puan, dah hilang roh. Tak ada roh dah. Okey. Kemudian kita pergi kepada Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan pengarang kita atas Hilal Ulumit Tanzil ni disebut, dia kata orang yang bersyukur ni dia ada dua. Ya, manusia yang bersyukur ni ada dua. Dia kata satu nikmat yang sampai kepada dia syukur. Bila kita dah dapat nikmat, kita syukur. Nikmat yang kita maksudnya kita dapat satu nikmat, kita syukur. Tapi ada orang dia bersyukur atas semua nikmat, sama ada sampai pada dia ataupun sampai pada orang lain, dia syukur. Ini sangat penting. Yang kedua ni saya ingat sangat penting. Sebab apa? Bila bersyukur dengan nikmat, sama ada nikmat tu tak sampai pada kita tapi kita syukur, ni untuk apa? Untuk hilangkan hasad dalam diri kita. Bila kita tengok orang dapat nikmat, rasa sakit hati, rasa iri hati, tu ada hasad dalam diri. Siapa yang ada sifat hasad dalam diri ni tuan-tuan? Orang Yahudi kan. Dalam Al-Fatihah tu, bila kita baca dalam Al-Maghdubi alaihim, orang yang dimurkai Allah ni, dia antara ciri-ciri Al-Maghdubi alaihim, orang yang dimurkai Allah ni apa? Dia ada ciri-ciri hasad. Bila dia orang lain dapat nikmat, dia tak boleh. Dia tak terima. Macam mana bila dia tahu Nabi dia akan diutuskan, mereka ni berpindah ke semenanjung tanah Arab. Mereka ni berpindah ke semenanjung tanah Arab, berpindah sebab mereka berharap mereka lah daripada kalangan Nabi yang lahir kan. Mereka nak menyokong perjuangan Nabi. Tapi bila Nabi lahir daripada kaum Quraisy, mereka tak boleh terima sebab tak lahir daripada kaum mereka. So tujuan hidup tu apa? Adakah Allah yang Tuhan, Allah yang dia tujuan utamanya, ataupun kuasa yang dia nak, ataupun keturunan? Ya. Jadi syukur ni penting, sangat penting. Okay, kita masuk kepada tadi Alhamdulillahirabbilalamin Ar-Rahmanirrahim. Saya masih di Alhamdulillahirabbilalamin tadi. Bila cakap tentang nikmat tadi, jadi setiap Allah ni dia punya penciptaan, apa yang Allah takdirkan ni sangat sempurna. Jadi setiap qada dan kadar Allah tu, dia ada hikmah yang tersembunyi. Dan Allah ni dia buat tak ada benda ma khalaqta hadza batila. Allah ni tak ada buat benda yang sia-sia. Jadi sampaikan ulama, setengah para salaf ni dia sangat berhati-hati, dia tak akan komen. Contoh dia kata hari ni panaslah, sejuknya hari ni. Para salaf dia sangat berhati-hati dengan ayat ni. Bila kita cakap sejuknya, cuaca berubah ke? Bila kita cakap sejuknya, tiba-tibanya tiba-tiba je jadi panas yang menenangkan badan. Cuaca berubah ke kalau kita bercakap? Panasnya merungut. Jadi para salaf dia menjaga sebab dia tahu, memahami hakikatnya bahawa Allah yang mentadbir, Allah ni diri daripada mengeluh. Kita ni kita kena belajarlah. Macam mana kita nak jaga diri kita daripada mengeluh. Sedangkan apa benda, semua yang ada di sekeliling kita ni Allah jadikan dengan hikmah.
ada anak, ada anak bawa perangai. Tu ada hikmahnya. Allah hanya nak ajar kita apa? Nak ajar kita sabar. Kan? Nak naikkan sabar ni untuk apa? Untuk naik sama ada untuk naikkan darjat kita. Memang susah lah ibadah sabar ni. Sabar ni antara ibadah yang sabar. Antara ibadah yang sangat sukar. Sebab itu disebut 90. Imam Ahmad kata sabar ni disebut 90 kali. Lebih 90 kali Al-Quran. Kerana benda ni ibadah yang sukar. Pengulangan. Benda yang bila Allah ulang banyak kali tu penting dan memerlukan kesabaran, memerlukan usaha. Ar-Rahmanir Rahim. Sifat Ar-Rahmanir Rahim, sifat kasih sayang Allah ni rahmah Allah ni tak terhitung kan. Macam kita dah sebut nikmat-nikmat tak terhitung di dunia dan di akhirat kepada orang bukan Islam dan kepada orang Islam dan kepada orang bukan Islam, tak terhitung. Kemudian kita pergi kepada Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, pemilik hari kebangkitan. Allah tak sebut Maliki Yaumi Dunya Waddin. Akhirat sebabnya mereka Allah dah, bila Allah sebut menguasai hari akhirat, maksudnya Allah dah menguasai dunia. Malik. Kat dunia ni ramai orang dia boleh claim. Dia boleh claim dia pemilik kan, dia pemilik rumah, dia ketua, dia raja dekat sini, dia raja sini, dia ketua rumah, ketua pejabat, ketua jabatan. Even kita kaitkan diri kita ni bila kita superior, kita ada kuasa, kita ibu. Aku ni mak kau dengan cakap. Kita ni apa lagi? Kakak kita ni apa, kita ada rasa superior, kita ada rasa nak kontrol satu-satu perkara. Tapi di akhirat kita ada kuasa tu tak ada. Orang yang mengaku aku ni Kak Long, Abang Long kawasan, Kak Ngah kawasan, dia ada kuasa nak claim tu di akhirat, tak ada kuasa. Bila Allah kata limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar, bila pemilik hari ni, siapa yang memiliki hari ni? Allah kata aku Al-Wahidil Qahhar, aku satu-satu yang memiliki hari ni. Anal Malik, bila Allah gulung hari-hari, bila Allah gulung langit, bila Allah gulung Malik, Allah sebut Anal Malik, aku raja, aku pemilik hari ini. Ainal Jabbarun, Ainal Mutakabbirun, mana orang yang menzalimi, yang membangga diri sangat dekat dunia? Mana? Boleh tak nak claim ni tempat aku ni, boleh tak? Boleh nak claim. Pemilik. Jadi bila kita memahami Maliki Yaumiddin ini, sepatutnya apa? Dia akan bawa kita kepada sifat kita ni tak memiliki apa-apa, kita tak ada kekuasaan apa-apa, kita tak akan berani untuk menzalimi, kerana ada hari Yaumiddin yang kita akan dihisap. Dan Yaumiddin ini akan ajak memaham, bila faham Maliki Yaumiddin ini, kita akan bawa kita kepada rasa nak beramal. Sebab ada Yaumuddin ni apa? Yaumul Jaza, hari yang akan dibalas semuanya, semua amalan kita. Hari yang kalau ada kita berhutang, hutang ni bukan sekadar hutang duit lah, hutang tersakitkan, terpukul orang, ambil hak orang, hutang lah ni. Yang di situ, di hari Yaumuddin ini, yaumatu jazakullu nafsin, hari yang semuanya akan dibalas kan. Even apa? Even kambing bergaduh, kambing ada tanduk, kambing tak ada bertanduk, bergaduh, Allah akan bagi kambing yang tak bertanduk ni balas kepada kambing yang bertanduk ni. Kemudian mereka akan binatang ni dia akan jadi turab, jadi tanah. Tapi manusia, bila kita dah balas, bila Allah dah hitung tu, tak jadi tanah puan-puan, kita akan dihisap. Sebab tu ya laitani kuntu turaba. Orang kafir di akhirat nanti dia kata ya laitani kuntu turaba, ya Allah nak jadi turab ni. Macam binatang ni dah dihisap, habislah. Tapi kita bila dihisap, ada syurga, ada neraka. Jadi perkataan Maliki Yaumiddin ni, dia ajak kita untuk beramal dan dia jadi satu tasliyah. Maliki Yaumiddin ini juga satu tasliyah ni, apa kita panggil tasliyah ni? Penenang. Sebab kita fikir, kadang-kadang kita ni, ada setengah orang dia tak ada kemampuan untuk membalas kan. Kita tak ada kemampuan. Dia terbaiknya bila kita ni dizalimi, yang paling baik maafkan. Kan, maafkan, buat yang lebih baik. Idfa' billati hiya ahsan, buat yang lebih baik, balas dengan perkara yang lebih baik. Maafkan. Apa ayat Quran tu? Maafkan yang terbaik. Maafkan, saya lupa ayat tu. Yang penting kalau boleh maafkan dan balas yang lebih baik. Tapi kalau tak mampu,
tenangkan diri kita bahawa ada Malik Yaumiddin. Bila kita diuji kan, bila kerja ada bos marah-marah, padahal bukan salah kita, bos marah-marah, kita rasa sakit hati kan, ataupun kita dihianati, kita marah-marah tu kadang tak ada isu sangat. Bila kita dihianati, orang buat tak baik kepada kita, orang ambil hak kita, kita tak boleh nak balas, kita tak mampu nak balas. Ingat Malik Yaumiddin. Bila kita solat, datangkan Malik Yaumiddin. Allah ni sangat adil, tuan-tuan. Allah ni sangat adil. Sangat adil. La yazlimun. Kalau baca tuan, baca dalam Al-Quran tu, la yazlimun naqira. Allah tak akan, ada beberapa ayat yang Allah sebut, Allah tak akan menzalimi hamba walau dengan kecil pun. Tengok tamar, tuan-tuan tengok tamar, korma, dia ada satu lapisan, lapisan kecil halus, bukan lapisan, dia ada urat halus. Macam tu Allah kata, aku tak akan menzalimi walaupun dengan seperti urat halus tu, aku tak akan menzalimi. Manusia boleh menzalimi sampai terduduk atau menangis orang kan, menangis orang dizalimi, hilang pekerjaan ke kan, dihianati. Allah tidak akan menzalimi. Malik Yaumiddin, di hari akhirat nanti akan ada pembalasan. Tenangkan hati kita bila baca Malik Yaumiddin ini. Jadi satu tasliyah, jadi satu pengubat hati bahawa Allah tu tak akan menzalimi kita. Takkan. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan kepada Engkau kami mohon pertolongan. Al-ubudiyah, na'budu. Ya, iyyaka na'budu ini bagaimana kita meletakkan sepenuhnya iyyaka, hanya kepada Engkau na'budu, kami sembah. Hanya kepada Engkau kami sembah. Allah saja. Macam mana kita nak letakkan, macam mana kita nak mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan sepenuh hati kita? Macam mana? Sebab itu Allah dah ajar kita kan. Bila kita start, Allah ajar kita cara kita nak melafazkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni. Pertamanya, ibadah ini, al-ibadah ni, na'budu ini, asas dia ada dua. Seperti yang disebut oleh Ibn Qayyim, dia kata asas ibadah ni ada dua. Satu cinta, satu lagi taat. Asas ibadah ada satu cinta, satu lagi taat. Kan? Baru kita boleh menghambakan diri kepada Allah dengan sepenuhnya. Macam kita, kenapa kita boleh bila kita bila kita disayang seseorang kan, dia akan buat semua benda. Sebab apa? Sebab sayang. Buatlah, mintalah apa kan, kita akan buat bila kita sayang seseorang. Satu lagi, kita akan buat sebab taat. Mungkin kita tak sayang tapi kita taat. Contohnya, bila kita bekerja, mungkin kita tak suka bos kita kan, tapi kita taat sebab kita pekerja. Jadi bila kita boleh menggabungkan dua itu, cinta dan taat, ya, cinta dan taat, cinta atas apa nikmat, atas nikmat yang Allah bagi kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Tuhan yang mentadbir, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang mencipta. Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, yang sangat melimpah ruah rahmatnya. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, Tuhan yang menjaga hak-hak hamba. Malik Yaumiddin. Kalau kita boleh menghitungkan ni semua, Ar-Rahmanir Rahim tadi, Malik Yaumiddin ni dari segi ketaatan. Bila kita takut, maksudnya kita tahu ada balasan, kita takut, maka kita akan taat. Ar-Rahmanir Rahim ni sebab kita rasa sayang, kita cinta kepada Allah atas nikmatnya. Maka bila kita boleh menghubungkan dua perkara ini, barulah dia boleh melahirkan na'budu. Kita boleh melafazkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan sepenuh hati. Kita boleh serahkan diri kita sebab kita dah rasa seluruh kasih sayang Allah. Kita ingat dah bahawa ada balasan atas perbuatan kita lakukan. Maka kita boleh taat, kita boleh menyembah Allah dengan sepenuh hati. Iyyaka nasta'in. Dan kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau yang kami mohon pertolongan. Pertolongan yang paling baik apa? Yang kita nak mohon kepada Allah, mohon untuk kekal, mohon untuk Allah mudahkan kita beribadah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang kita diajar untuk baca setiap kali pasal Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk apa? Untuk mengingati Engkau. Wa syukrika, untuk mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Engkau bagi. Wa husni ibadatik, dan untuk kita memperelokkan kita punya ibadah.
Aina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Okey, dah pukul berapa ni? Kita sepatutnya janji kita dah setengah jam. Okey, kita cuba ringkaskan sedikit. Ya kan na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Permohonan hidayah ni antara permohonan yang sangat penting. Bila kita baca ihdinas siratal mustaqim, bila dalam solat kita baca ihdinas siratal mustaqim, kita baca dalam solat. Bukankah kita sudah ada dalam siratal mustaqim, kita sedang solat? Tapi kenapa Allah suruh lagi kita minta 17 kali satu hari ihdinas siratal mustaqim? Kenapa Allah suruh lagi kita minta, mohon lagi hidayah ni, mohon lagi hidayah? Kerana kita hidayah ini, kata Ibnu Qayyim, ya, hidayah ini kerana sebab kita kena minta, kerana hidayah ini sangat penting. Di syiddah darurati wa wafaqihi ila hidayah al-matlubah wa la yaqumu ghaira hadha su'al maqamihi. Kita sangat perlukan dia sampai benda lain tu tak sama standard yang kita minta hidayah. Ya. Sebab dia Al-Fatihah ini bila kita ulang, Ibnu Qayyim sebut dia akan menjadi syifa kepada abdan, kepada badan kita dan kepada hati kita. Sebab dalam hati kita ni, masalah hati kita ni banyak-banyak ni dia berpunca daripada dua perkara. Rosak ilmu dan rosak tujuan. Rosak tujuan hidup ataupun cara kita nak dapatkan tujuan hidup, dan rosak ilmu kita. Jadi caranya macam mana? Dengan iyyaka na'budu, untuk kita iyyaka na'budu, kita mengkhususkan ibadah kita, hidup kita hanya kepada Allah. Untuk kita elakkan kita daripada penyakit rosak tujuan. Kita ingatkan selalu tujuan hidup kita ni ibadah, ibadatullah, hanya kepada Allah. Supaya kita tak lari daripada salah tujuan hidup dan salah wasilah yang kita gunakan dalam hidup. Ya, kemudian rosak lagi satu, rosak ilmu. Bila baik semula tadi, bila kita rosak tujuan hidup kita, maka kita akan jadi al-maghdub, orang yang dimurkai. Al-maghdubi alaihim, kita jadi orang yang dimurkai. Ya, bila kita salah tujuan hidup kita. Jadi ubatnya ialah kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, selalu ingatkan diri kita kepada tujuan penciptaan kita. Khalifah, menjadi khalifah di muka bumi. Ya. Kemudian bila kita baca iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, tu adalah doa untuk kita ubat penyakit rosak ilmu. Kita minta Allah selalu pandu kita, tunjukkan kita jalan yang lurus supaya kita tak jadi orang yang kekal dalam kejahilan, orang yang tidak membuka hidup kepada ilmu. Orang Nasrani sebagai contoh, ya, bila dia menyebut tentang sifat-sifat Allah, ya, sifat-sifat Allah yang Allah ni ada anak, ada anak Tuhan, kerana dia jahil dengan sifat Allah yang maha berkuasa, boleh menciptakan Nabi Isa itu tanpa bapa. Jadi dia pun buatlah dia punya konsep-konsep tersendiri. Kita tak nak kita kena kejahilan sampai kita membawa kita kepada kesesatan. Jadi ilmu ni dia ada asasnya. Ya, ulama dah dalam Al-Quran Allah dah komplit dah. Bila Nabi turunkan Nabi wafat tu dah komplit dah ilmu tu. Cuma kita kena gali, ya. Okey. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Jadi kita berdoa supaya alhamdulillahirabbil alamin tu, antara satu yang diminta untuk kita puji ialah kerana kita ni tidak tergolong dari kalangan al-maghdubi 'alaihim waladdallin, orang yang sesat dan orang yang dimurkai. Jadi sifat-sifat dan ciri orang yang dah sesat dan murkai ada banyak disebut dalam Al-Quran. Kalau puan-puan mengikuti kuliah Alam Tara di Tadabbur Center tu antara sifat-sifat al-maghdubi alaihim yang telah disebut. Jadi dalam Al-Quran tuan-tuan akan jumpa ada banyak Allah letakkan dua contoh ni berdekatan. Dia panggil taqabul. Allah letakkan dua contoh baik dan buruk ni berdekatan untuk kita mudah untuk kita lihat mana siratal mustaqimnya. Untuk kita lihat al-maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jadi saya ingat cukuplah sekadar itu untuk pagi ini. Yang paling penting tuan-tuan ingat, Al-Fatihah kita jangan sampai jadi apa? Amalan yang telah hilang roh. Jadi cari cikgu. Macam mana kita baca banyak resepi tu, jangan menganaktirikan Al-Fatihah kita. Baca, cari cikgu. Baca lagi, mendengar, belajar dengan guru. Wallahu alam, semoga perkongsian pada kita pada pagi ini memberi sedikit impak kepada hati kita. Puan-puan, semoga paling kurang cuba
Al-Fatihah kita zuhur ni semoga ada sedikit penambahbaikan. Wallahu alam, segala yang baik daripada Allah. Yang lain tu adalah kekurangan diri kita sendiri. Tuan-tuan boleh boleh dengar di Tajabur Center dan juga boleh beli e-book Hudan Linnas tentang Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.